Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Azim bin Abu Bakaruddin bernombor metrik AN200002. Hari ini kami dari Kumpulan 1 ingin membentangkan video yang bertajuk Saranan dalam menangani pandemik COVID-19, analisis daripada Al-Quran dan As-Sunnah, yang bertemakan sumber rujukan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya menerangkan pengenalan bagi tajuk saranan dalam menangani pandemik COVID-19, analisis daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, pengenalannya ialah kitab suci Al-Quran adalah sumber rujukan terbaik untuk segala penyelesaian masalah, isu dan krisis. Bukan hanya untuk umat Islam tetapi untuk sekalian manusia. Sebagai manusia biasa yang serba kekurangan, sudah tentu tidak semua yang kita lakukan sentiasa berlari dalam keadaan sempurna. Hakikat ini kita perlu akui tanpa mengira siapa dan di mana kita berada. Berdasarkan faktor itu, Al-Quran menjadikan sebagai formula penyelesaian dan juga prinsip tertentu dijadikan asas rujukan mengikut jenis isu dan masalah yang timbul, sama ada berkaitan dengan ibadah, sosial, ekonomi, politik dan perkembangan. Begitu halnya jika berlaku perselisihan pendapat, permusuhan, pergaduhan hatta peperangan sekalipun antara sesama umat. Al-Quran ada menyediakan formula bagi menghadapinya dan ada prinsip tertentu yang perlu dipegang. Dari segi politik, ada pihak yang sanggup melanggar peraturan, ditetapkan syariat dan hukum agama seperti ada pihak yang sanggup membuat fitnah dan adu domba, bahkan ada yang sanggup membunuh dan berperang sesama sendiri. Ada juga sesetengahnya sanggup mengkafirkan pihak lain semata-mata kerana mengejar takhta kekuasaan. Inilah antara penyakit yang melanda umat Islam di seluruh dunia dan ia seolah-olah tiada ubat atau jalan penyelesaian. Ini terbukti dengan misalnya beberapa negara di rantau Asia Barat sejak sekian lama terus berada dalam kancah pergolakan, perselisihan faham, pergaduhan dan seterusnya berperang sesama sendiri. Sedangkan jalan penyelesaian sudah lama disebut di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan pernyataan masalah. Sebagaimana yang kita tahu, pandemik coronavirus iaitu COVID-19 bukan sekadar memberi kesan kepada pergerakan manusia, malah dari segi ekonomi, pendidikan dan ibadah. Dari segi ekonomi, kebanyakan pekerja terutama peniaga-peniaga kecil terjejas teruk kerana kedai-kedai terpaksa ditutup untuk membasmi pandemik ini, menyebabkan pendapatan mereka berkurang. Dari segi pendidikan, banyak sekolah terpaksa ditutup. Disebabkan ini, pelajar terpaksa menangguhkan pengajian mereka dari segi pengajian mereka. Dari segi ibadah pula, setengah masjid atau surau terpaksa ditutup menyebabkan kesukaran untuk melakukan solat secara berjemaah di masjid atau surau. Bilangan orang yang berkunjung ke masjid atau surau terpaksa dihadkan dari sudut bilangan dan umur bagi membendung gejala ini dari terus merebak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Basit bin Mahmud, bernombor metrik CN 2088. Saya akan membentangkan tentang objektif kajian. Objektif kajian kami yang pertama adalah mengkaji konsep pandemik COVID-19 dan saranan yang dilaksanakan oleh kerajaan dalam menghadapi pandemik. Seterusnya, mengenal pasti saranan dalam menghadapi pandemik dalam konteks Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang ketiga adalah mengenal pasti saranan dalam menghadapi pandemik dalam konteks Al-Quran dan Al-Sunnah. Okey, seterusnya adalah kepentingan kajian. Yang pertama, memperlihatkan kelainan antara saranan yang digunakan oleh kerajaan masa kini dalam membendung wabak dan saranan yang digunakan oleh ilmuwan terdahulu. Yang kedua, menghasilkan analisis dapatan data, instrumen atau soal selidik tentang saranan dalam menghadapi pandemik dalam konteks Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir, dijadikan panduan dalam pengajaran khususnya untuk membetulkan saranan untuk menangani pandemik COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syakir bin Rasman dari Seksyen 5 dan hari ini saya akan membentangkan kajian literatur. Ini pertamanya pengaruh dari kajian telah meletakkan para ahli sains Islam dan ilmu mereka dalam lingkungan ketuhanan atau kerohanian. Ini mendorong mereka untuk mendalami bidang tersebut. Suatu perkara yang amat penting ialah betapa ahli sains Islam mempunyai pegangan dan meletakkan hanya Allah SWT saja yang maha mengetahui, maha berkuasa dan maha pencipta. Oleh itu, setiap penyelidikan yang dijalankan dan segala pengetahuan yang diperoleh itu akan membawa mereka lebih dekat kepada penciptanya. Dalam keheningan pandemik COVID-19 yang melanda negara kita, perlulah kita merujuk kembali apa yang terkandung dalam ayat Quran, kerana di dalamnya bukan sahaja terkandung ilmu pengetahuan, malah terdapat juga ayat-ayat syifa yang dapat digunakan dalam tujuan perubatan. Di dalam Al-Quran juga terdapat hujah yang tidak bersifat saintifik yang boleh diterangkan secara mantik dan sistematik. Cerita-cerita dalam Al-Quran seperti Nabi Ibrahim AS yang dicampak ke dalam api yang membara tetapi tidak terbakar, kisah Nabi Musa AS membelah Laut Merah dengan mencampakkan tongkatnya ketika diserang oleh Fir'aun dan tentaranya. Peristiwa yang berlaku adalah kehendak Allah SWT untuk memberikan iktibar dan pengajaran kepada orang yang beriman yang mempunyai sistem kepercayaan tinggi kepada Allah SWT. Dengan kata lain, Allah SWT boleh sahaja menjadi sebarang apa yang dikehendakinya walaupun akal manusia tidak mampu memikirkannya, dan Allah SWT tidak perlu menggunakan pendekatan rasional dan logik sebagaimana difahami oleh manusia. Sekian. Kajian ini adalah berbentuk tinjauan dengan menggunakan borang soal sedikit berbentuk Google Form, yakni kerana masalah pandemik COVID-19 yang memerlukan kita menjaga jarak dan memutuskan rangkaian tersebut. Kajian ini bertujuan untuk saranan dalam menangani pandemik COVID-19. Hal ini adalah bagi memperoleh maklumat daripada orang ramai iaitu responden. Jenis kajian. Penulis mengumpul maklumat tentang saranan dalam menangani pandemik COVID-19 dan pendapat tentang pandemik ini.
Persampaian. Kaedah persampaian ini digunakan untuk menyelidik latar belakang sampel dan pemilihan sampel adalah bersesuaian dengan objektif dan matlamat kajian. Penulis memilih rakyat Malaysia secara rawak bagi mendapatkan berbagai-bagai maklumat. Tugas penulis adalah menerapkan nilai-nilai Islam dalam masyarakat Malaysia. Selain itu, penulis mendapati kebanyakan masyarakat mempunyai nilai yang bagus dalam diri masing-masing. Instrumen kajian. Penulis menyertakan borang soal selidik iaitu dengan menggunakan aplikasi sosial media seperti WhatsApp, Instagram dan Facebook untuk memperbagaikan jawapan bernas untuk tujuan persampaian. Kaedah temubual yang merupakan kaedah bagi mendapatkan maklumat berbentuk pandangan daripada responden. Kaedah temubual ini memberi beberapa kelebihan dalam mendapatkan data. Antaranya, penulis mendapat maklumat lebih cepat dan langsung. Maklumat berbagai kerana masing-masing mempunyai pandangan yang berbeza. Sekian daripada saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farhan bin Amir Junaidi, bernombor metrik AN 200050, ingin membentangkan bahagian 1 demografi responden. Yang pertama, jantina. Seramai 50 orang responden itu menunjukkan bahawa mereka terdiri dari 68% golongan lelaki dan 32% golongan perempuan. Seterusnya, umur. Seramai 50 orang responden itu terdiri dari 46% golongan 20 tahun ke bawah, 50% golongan 20 hingga 30 tahun, 2% golongan 30 hingga 50 tahun, dan 2% golongan 50 tahun ke atas. Yang seterusnya, tahap pendidikan. Seramai 50 orang responden telah menunjukkan tahap pendidikan mereka. 60% terdiri dari golongan ijazah muda dan 40% terdiri dari golongan SDPM, matrikulasi, diploma dan sijil. Seterusnya, agama. Seramai 50 orang responden yang telah menjawab, hanya 2 agama yang dipilih. Sebanyak 96% responden beragama Islam dan baki 4% responden beragama Kristian. Dan yang terakhir adalah bangsa. 50 orang responden yang telah menjawab soal selidik ini terdiri daripada 96% berbangsa Melayu dan 4% berbangsa Cina. Objektif kami yang pertama, mengkaji konsep pandemik COVID-19 dan sarana yang dilaksanakan oleh kerajaan dalam menghadapi pandemik. Soalan ini berkaitan dengan kesan kepada diri. Soalannya adalah, pada pendapat anda, pandemik COVID-19 memberi kesan kepada diri anda dalam aspek berikut: pendidikan, kewangan, kesihatan dan keagamaan. Seramai 50 responden telah membuat pilihan mereka, iaitu pendidikan sebanyak 56%, kewangan sebanyak 24%, kesihatan sebanyak 16% dan keagamaan sebanyak 4%. Untuk soalan yang kedua adalah mematuhi saranan kerajaan. Tentang mematuhi saranan kerajaan, soalannya adalah, adakah anda mematuhi saranan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam menghadapi pandemik COVID-19? Seramai 50 responden telah menjawab soalan ini. Sebanyak 94% responden telah mematuhi saranan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk membendung pandemik COVID-19 ini dari merebak, manakala 6% lagi tidak mematuhi saranan kerajaan. Seterusnya, soalan mengenai keberkesanan dalam mengurangkan kadar kebolehjangkitan. Soalannya adalah, pada pendapat anda, adakah saranan kerajaan dalam membasmi pandemik berkesan dalam mengurangkan kadar kebolehjangkitan? Seramai 50 responden telah menjawab soalan ini. Sebanyak 74% responden telah bersetuju bahawa saranan kerajaan untuk membendung pandemik ini berkesan, manakala selebihnya sebanyak 26% responden tidak setuju dengan saranan yang telah dilaksanakan kerajaan untuk membendung pandemik ini. Seterusnya, saranan kerajaan yang mudah untuk masyarakat patuhi. Soalannya seperti berikut, pada pendapat anda, apakah saranan kerajaan yang dilihat amat mudah untuk masyarakat patuhi? Jawapannya, mengamalkan penjarakan sosial, sentiasa membersihkan diri selepas pulang ke rumah, sentiasa memakai pelitup muka semasa berada di halayak ramai, sentiasa berhati-hati semasa di halayak ramai. So, untuk soalan ni, seramai 66% responden telah memilih untuk sentiasa memakai pelitup muka di halayak ramai, manakala 22% responden memilih mengamalkan penjarakan sosial. Selebihnya 6% responden memilih sentiasa membersihkan diri selepas pulang ke rumah dan 6% lagi memilih sentiasa berhati-hati semasa di halayak ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Kuan bin Azmi, nombor matriks AN 200073. Bahagian saya akan membentangkan tentang perbincangan objektif 2, iaitu mengenal pasti saranan dalam menghadapi pandemik dalam konteks Al-Quran dan As-Sunnah. Soalan pertama yang kami bertanyakan dalam Google Form kami, soalan pertama adalah, adakah anda tahu apakah saranan dalam Islam dalam membasmi pandemik? Soalan ini menanyakan kepada responden tentang pengetahuan mereka terhadap saranan membasmi pandemik mengikut Islam. Sebanyak 40 daripada 50 orang atau 80% daripada responden telah menjawab ya. Keputusan itu telah menunjukkan bahawa majoriti daripada responden mengetahui saranan-saranan yang disyorkan oleh Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis untuk menangani wabak pandemik COVID-19 ini. Manakala 10 daripada 50 orang responden telah menjawab ya. Okey, untuk soalan kedua,
adakah komuniti dan masyarakat Muslim di sekeliling anda peka dan bekerjasama dalam menangani pandemik ini? Soalan ini pula menanyakan kepada responden tentang kepekaan dan kerjasama dalam komuniti ataupun masyarakat di sekeliling kawasan tempat tinggal responden. Hasilnya, sebanyak 40 daripada 50 orang ataupun bersamaan 80% daripada responden telah menjawab ya. Hasil soalan ini telah menunjukkan bahawa majoriti masyarakat di sekeliling responden mengambil tahu dan peka terhadap keadaan wabak COVID-19 dan bekerjasama dalam mengurangkan penyebaran COVID-19 itu. Manakala sebanyak 10 daripada 50 orang yang bersamaan 20% daripada responden telah menjawab tidak. Soalan yang ketiga adalah berdasarkan pernyataan di atas. Tokoh perbuatan Islam Ibn Sina menyarankan supaya orang ramai mengamalkan penjarakan sosial, menjaga kebersihan dan membersihkan peralatan mereka secara berkala. Malah beliau berpesan untuk menutupi ke tempat-tempat awam seperti masjid dan pasar buat sementara waktu serta mengingatkan orang ramai membersihkan shilling mereka menggunakan cuka. Hal ini selari dengan amalan yang disarankan PKM iaitu mengamalkan penjarakan sekurang-kurangnya 1 meter, memakai pelitup muka dan sering menggunakan pembasmi kuman. Soalan ini adalah pada pendapat anda, adakah saranan kerajaan seperti pernyataan di atas selari dengan saranan yang telah dinyatakan oleh Islam dalam membasmi pandemik? Soalan ini menanyakan tentang keselarasian saranan yang disyorkan oleh kerajaan dengan saranan yang terdapat dalam Islam. Hasilnya terdapat 48 daripada 50 orang yang bersamaan 96% daripada responden telah menjawab ya. Dan manakala sebanyak 2 orang yang bersamaan 4% daripada responden telah menjawab tidak. Hal ini menunjukkan bahawa majoriti daripada responden telah mengetahui bahawa saranan-saranan yang telah diarahkan oleh kerajaan adalah selari dengan apa yang telah diamalkan dalam Islam ataupun hal hadis. Soalan yang keempat adalah adakah kita sebagai umat Islam hanya perlu berdoa untuk menangani pandemik ini? Soalan ini pula menanyakan tentang pernyataan tentang umat Islam hanya perlu berdoa untuk menghadapi wabak COVID-19 ini. Hasil dari soalan ini, sebanyak 34 daripada 50 orang yang bersamaan 68% daripada responden telah menjawab tidak. Hasil daripada soalan ini telah menunjukkan bahawa majoriti daripada responden telah mengetahui bahawa hanya berdoa itu tidak mencukupi dan berdoa itu haruslah disekalikan dengan usaha dan tawakal. Manakala 16 daripada 50 orang responden iaitu bersamaan 32% daripada responden telah menjawab ya. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maifan Allah bin Nazri, laboratory AN 200047. Saya ingin membentang tentang objektif 3 daripada kumpulan kami iaitu mencadangkan langkah terbaik dalam membendung pandemik seperti yang dianjurkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan soalan yang telah diajukan kepada respon-respon di Google Meet, kami telah mendapat 50 respon yang menyatakan cadangan yang terbaik untuk semua masyarakat ambil sebagai langkah untuk membendung pandemik COVID-19. Ini adalah antara respon yang telah dikumpul oleh kami melalui Google Meet. Respon 1 dan respon 2 adalah sebahagian daripada 50 pendapat masyarakat yang mencadangkan langkah membendung pandemik COVID-19. Terima kasih.